بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi sama-sama kita dapat dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan sepanjang pertemuan ini senantiasa memperolehi rahmah dan barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati dan mentadabbur 3 potong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Naml, sambungan daripada yang kita baca pada beberapa hari yang lalu, iaitu merujuk ayat 38, 39 dan 40, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Surah An-Naml ayat 38, 39 dan 40. Di dalam perbahasan ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal mala'u, wahai sekalian para pembesar-pembesar. Dan ini adalah perkataan daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Qala ya ayyuhal mala'u, berkata Nabi Allah Sulaiman, wahai sekalian para pembesar-pembesar, ayyukum ya'tini bi'arshiha, siapakah di antara sekalian daripada kamu yang dapat membawakan singgah sananya ataupun arasnya di hadapanku
qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka mendatangi aku dalam keadaan orang-orang yang berserah diri. Baik, berkaitan dengan ayat ini, apa yang kita bahaskan sebelum ini, bila mana utusan-utusan ataupun iringan-iringan yang telah dihantarkan kepada Ratu Bilqis untuk menemui Nabi Sulaiman alaihi salam dengan membawa hadiah-hadiah tertentu, dan selepas daripada peristiwa tersebut Nabi Sulaiman meminta mereka kembali semula ke tempat mereka, iaitu negeri Sabak, menemui ratu dan pemerintah mereka, bersekali dengan membawa balik semula hadiah-hadiah yang dibawa oleh mereka. Jadi bila mereka sampai di negeri mereka dan menemui ratu mereka, iaitu Bilqis, maka pengiring-pengiring ataupun utusan sebelum ini telah menyampaikan pesanan-pesanan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman kepada pemerintah mereka. Selepas mendengar pesanan-pesanan tersebut, maka Ratu Bilqis berkata, yang ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam tafsir Al-Quranul Azim Imam Abul Fida Ibnu Katsir. Ada 3 perkara, 3 benda yang diucapkan oleh Ratu Bilqis bila mendengar pesanan-pesanan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman kepadanya. Lalu Ratu Bilqis mengucapkan, sesungguhnya demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahawa Sulaiman itu bukanlah seorang raja. Ini ucapan dia yang pertama. Sesungguhnya demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahawa Nabi Sulaiman itu bukan seorang raja. Yang kedua, sesungguhnya kita tidak akan dapat mampu melawan, menentang lebih jauh untuk menandingi kehebatan Sulaiman. Dan yang ketiga, tidak ada artinya sedikit pun setiap kemegahan yang kita tunjukkan kepada mereka. Baik, di sebalik sisi 3 perkataan yang diucapkan oleh Ratu Bilqis ini, ada sisi kebalikan dia, ada maksud yang tersirat. Sebagai contoh, dia kata, demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui bahawa Sulaiman ini bukan seorang raja. Yang dia nak maksudkan, melalui pengalaman dan penceritaan utusan-utusan dia sewaktu berada di hadapan Sulaiman, ialah nak memaksudkan Sulaiman ini adalah benar-benar seorang nabi dan juga seorang rasul. Jadi dia cakap kebalikan. Aku tahu bahawa Sulaiman bukan seorang raja, hak dia nak abaknya Sulaiman ni benar-benar seorang nabi dan rasul. Sebab apa? Sebab dia menolak hadiah yang disampaikan olehku kepadanya. Yang kedua, kita tidak akan dapat mampu menyaingi, melawan, menentang, bahkan menandingi kehebatan Nabi Sulaiman. Kerana apa? Walaupun kita mempunyai ketenteraan yang banyak, logistik, perkakasan perang yang lengkap, tentera-tentera yang mempunyai semangat juang yang tinggi ketika berperang, tetapi bila berhadapan dengan pasukan dan ketenteraan yang dimiliki oleh Sulaiman, yang terdiri daripada manusia, jin, ifrit, burung dan segala binatang ni, memang kita akan kalah, tak akan mampu ditandingi oleh kita. Yang ketiga, tidak ada ertinya kemegahan yang ditunjukkan oleh kita kepada Nabi Sulaiman. Kita menganggap ini adalah satu kebesaran bagi kita, kita menganggap ini adalah satu kemegahan bagi kita, tetapi apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada Sulaiman jauh lebih besar daripada apa yang kita miliki. Semalam saya sebut di mana? Di Masjid Sungai Tiram.
Antaranya kurniaan dan keistimewaan Allah terhadap Nabi Sulaiman termasuklah an-nubuwah war risalah, kenabian dan kerasulan itu sendiri. Yang Allah kurniakan kepada Sulaiman termasuklah al-mulk, kerajaan yang besar, al-mal, perbendaharaan yang begitu banyak, ad-din wal Islam, agama dan juga agama Islam, wal hikmah, termasuklah kebijaksanaan yang Allah kurniakan kepada Sulaiman. Nak banding dengan apa yang Tuhan bagi pada kita dengan apa yang Allah bagi pada Sulaiman, memang dia tak akan pandang apa yang kita sampaikan dan persembahkan pada dia. Jadi bila ini sudah jelas di mata Bilqis, maka Bilqis telah mengirim satu utusan ataupun satu courier, yang mana utusan ini diminta menghadap Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang mana untuk pemberitahuan dan penyataan kepada Nabi Sulaiman bahawa satu masa kelak Ratu Bilqis sendiri akan turun menuju kepada negeri Sulaiman dan menghadap Nabi Allah Sulaiman. Jadi sebelum dia pergi tu, dia hantar dulu utusan dia. Dia hantar courier dia sebagai pemberitahuan awal bahawa dia sendiri akan turun. Dan dia akan membawa semua menteri-menteri, wazir-wazir dan orang kepercayaannya bersama menuju ke negeri Sulaiman. Untuk apa? Untuk melihat sendiri keadaan Sulaiman. Bagaimana besarnya dan megahnya kerajaan Sulaiman. Apakah bentuk-bentuk keistimewaan yang Allah kurniakan kepada Sulaiman yang sebelum ni dia hanya mendengar daripada cerita-cerita dan pengalaman utusan dia. Utusan dia sebelum ni yang pi dulu, balik cerita macam-macam, kali ni dia nak tengok sendiri kebenaran apa yang telah disampaikan kepada beliau. Bahkan lebih jauh dia nak tahu tentang apa? Tentang agama yang diserukan oleh Sulaiman pada dia. Dia nak tahu Islam yang diserukan oleh Sulaiman supaya dia dan rakyat dia ni sujud, supaya dia dan rakyat dia ni tunduk dan patuh kepada Tuhan yang satu yang bernama Allah ni. Dia nak tahu agama ni jenis macam mana. Jadi atas hal tersebut, sebelum dia berangkat, maka Bilqis ini telah memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya supaya menjaga dengan baik, menyimpan dengan baik arasnya, yang mana sebelum ini di sisi Ratu Bilqis, aras inilah yang menjadi kemegahan pemerintahan dia. Yang kita cerita dah bagaimana bentuk aras dia sebelum ni. Jadi sebelum dia bertolak kepada negeri Nabi Sulaiman, dia minta pengawal dia ni simpan baik-baik, jaga baik-baik aras dia sebelum dia berangkat pergi. Jadi apa yang telah diperintahkan oleh Ratu Bilqis kepada pengawalnya? Supaya meletakkan arasnya ni di satu bahagian ataupun satu sudut yang paling dalam dan tersembunyi dalam istana dia, yang mana selepas daripada itu maka akan dilapisi dengan 7 ruang lapisan. Maksudnya ada pula 7 bilik untuk kita kata sekat, untuk sekat. Maksudnya letak benda tu kat tengah, ada satu ruangan pertama. Lepas tu ada pula ruangan yang kedua, ada pula ruangan yang ketiga, ada pula ruangan yang keempat sampai ruangan yang ketujuh. Dan setiap ruangan ini dikunci, diletakkan kunci. Benda tu duduk tengah-tengah, hak paling dalam, hak paling tersembunyi, satu ruangan, satu kunci. Satu ruangan, satu kunci, maksudnya ada 7 ruangan dengan 7 kunci. Nak suruh jaga sungguh-sungguh, kawal sungguh-sungguh, awas sungguh-sungguh, perhati sungguh-sungguh. Sebab aku nak bertolak meninggalkan kerajaan negeri ni. Jadi benda ni kena jaga elok-elok. Maka dia berkata kepada orang yang ditugaskan dan diamanahkan untuk menjaga sementara keadaan negeri di Sabak sepanjang beliau berangkat ke negeri Nabi Sulaiman ini, jagalah olehmu akan singgah sana ini dengan segala kekuatan dan fasiliti yang kamu ada.
Maksudnya daripada perkataan ni, jaga sungguh-sungguh jangan sampai seorang pun yang berani dan boleh masuk ke dalamnya, dan jangan seorang pun diperlihatkan tentang arasy dan singgasana aku ni sebelum aku kembali semula. Seorang pun tak boleh masuk dalam ni setelah dikunci, dan seorang pun tak boleh diperlihatkan kalau ada siapa nak tengok sebelum aku kembali. Dengan kata lain, selepas aku kembali baru benda ni boleh dibuat semula. Baik, atas dasar itu diringkaskan cerita, maka bertolaklah Ratu Bilqis bersama dengan pengiring-pengiring dan pengawalnya, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir jumlahnya hampir 12,000 orang, yang terdiri daripada raja-raja yang berada di Yaman, pembesar-pembesar, wazir-wazir, menteri-menteri dan orang kepercayaannya. Bahkan disebutkan di bawah setiap seorang daripada mereka membawa ribuan prajurit, membawa ribuan askar dan tentera, ramai. Jadi bila Nabi Sulaiman telah mengetahui Ratu Bilqis dan pengiring-pengiring serta pasukannya telah bertolak meninggalkan negeri Sabak, maka Nabi Sulaiman telah mengutuskan dan mengarahkan tenteranya daripada kalangan jin. Bila Nabi Sulaiman dah tahu dah mereka ni sedang bergerak meninggalkan negara mereka, maka Nabi Sulaiman suruh tentera dia daripada kalangan jin ni untuk memantau dan menjaga mereka sepanjang perjalanan. Jadi jin lah yang paling layak untuk tugas ni. Jadi bila mereka bergerak saja, jin tu akan sentiasa memantau mereka, tengok keadaan mereka, tengok hal ehwal mereka, dan jin-jin ini diminta menghantar dan menyampaikan laporan hampir setiap hari dan malamnya. Siang pun kena hantar laporan apa yang berlaku sepanjang perjalanan, malam pun hantar laporan apa yang berlaku sepanjang perjalanan. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman dari sudut sebagai pemerintah yang hebat mengambil berat akan hal ehwal golongan ataupun kumpulan ataupun pihak yang datang nak bertemu, yang datang nak menghadapnya, melalui pengutusan jin-jin tadi untuk memantau dan memerhatikan mereka. Baik, Imam Qatadah telah memberikan ulasan, dan ulasan ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Qatadah? Dia mengatakan setelah Nabi Sulaiman alaihi salam tahu dah kedudukan mereka yang hampir ataupun dekat dah nak sampai. Jadi daripada maklumat jin-jin tadi, bukan kata dekat benar, tapi maksudnya mungkin beberapa ketika dan nanti akan sampai mereka, dekat dah dengan negeri Nabi Sulaiman. Dan satu lagi, Nabi Sulaiman juga mendapat informasi daripada jin-jin ni apa yang telah berlaku kepada arasy Bilqis tu. Jadi jin dah tahu yang mana Bilqis suruh simpan arasy dia, kemudian tutup dengan 7 lapisan, kemudian kunci setiap lapisan, jaga rapi-rapi agar arasy dia ini tidak diusik oleh sesiapa, tidak dilihat oleh sesiapa. Jaga sungguh-sungguh, juga sudah sampai kepada pengetahuan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Atas dasar itu, Sulaiman berkeinginan, bila dapat informasi ini dia jadi kagum. Dia jadi kagum dengan cerita dan informasi ini. Sungguh-sungguhnya Bilqis nak jaga arasy dia ni sebagai bukti kemegahan dan kebesaran kerajaan dia. Jadi Nabi Sulaiman berkeinginan untuk rampas arasy tu. Rampas arasy tu. Kenapa Nabi Sulaiman nak rampas arasy tu? Sebab Nabi Sulaiman tak mau ambil benda tu selepas mereka sampai. Selepas mereka sampai. Jadi kalau boleh nak ambil benda tu sebelum mereka sampai ke negeri Nabi Sulaiman. Sebab apa? Bila mereka sampai, kerana mereka dah menyatakan nak tunduk, nak patuh, nak beriman sama seperti Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi kalau mereka dah jadi Islam, kalau mereka dah beriman kepada Allah, menjadi satu kesalahan
bila Nabi Sulaiman mengambil barang yang dimiliki oleh orang Islam yang sama akidah dan kepercayaan dengan dia. Jadi kalau boleh nak ambil sebelum mereka sampai. Sebab Nabi Sulaiman benar-benar mengetahui bahawa sekiranya mereka ni telah Islam, maka haramlah bagi Nabi Allah Sulaiman atas harta benda mereka, haramlah bagi Nabi Allah Sulaiman atas darah mereka kalau mereka dah Islam. Jadi sebab itulah Nabi Sulaiman tuturkan perkataan ni, ayyukum ya'tini bi'arshiha, siapakah di antara kamu sekalian yang boleh mendatangkan kepadaku, bawa di hadapan aku ni arasnya, qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang menghadap aku sebagai orang yang berserah diri, sebelum sampai. Bolehlah nak ambil itu sebab mereka masih lagi musyrik. Jadi kalau mereka dah sampai Islam pula, jadi salah lah. Ambil hak sama-sama akidah, ambil hak sama-sama beriman, ambil harta hak sama-sama orang Islam. Okey. Dan apa yang dituturkan oleh Qatadah ini juga turut disebutkan dan dipersetujui oleh 3 imam besar yang lain. Antaranya ialah Atha al-Khurasani, yang kedua Imam As-Suddi, dan yang ketiga ialah Zuhair bin Muhammad. Jadi perkataan yang last sekali tu, qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang menemui aku ataupun sebelum mereka datang menghadap aku dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan sebagai orang Islam. Jadi inilah yang dikatakan menjadi kesalahan ataupun haram bagi Nabi Allah Sulaiman sekiranya mengambil aras tersebut selepas mereka memeluk Islam. Itu perbahasan dan penafsiran bagi ayat 38. Baik. Ayat yang keseterusnya 39, qala ifritun minal jin. Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an takuma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Maka berkatalah ifrit daripada golongan jin, ana atika bihi, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dengan membawakan singgasana itu kepadamu. Aku akan datang kepadamu dan bawakan singgasana itu kepadamu qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bangun ataupun sebelum engkau berdiri daripada tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya dan aku adalah dapat dipercayai. Baik. Qala ifritun minal jin, berkata ifrit dari golongan jin. Sebab tu orang tua kita cakap jin ifrit. Jin ifrit. Sebab ifrit ni salah satu daripada golongan jin. Kita tengok apa perbahasan ulama-ulama berkaitan dengan ifritun minal jin. Berkata Mujahid kata ifrit ini adalah daripada jenis jin yang jahat. Ifrit ni adalah daripada jenis jin yang jahat. Dia ceritakan ni makna secara umum tapi bukan merujuk khusus kepada ifrit hak dalam cerita ni. Makna ifrit tu sendiri maksud dia jin yang jahat. Manakala Syuaib Al-Jibai mengatakan kana ismuhu Kauzan, Syuaib Al-Jibai kata nama bagi ifrit yang minta kepada Nabi Sulaiman nak bawa singgasana Bilqis ni, nama jin ifrit tu ialah Kauzan. Kauzan, kaf waw za alif nun, Kauzan. Baik. Apa yang disebutkan oleh Syuaib Al-Jibai ini turut dikatakan, maksudnya bersetuju dengan pandangan tersebut juga Muhammad bin Ishaq daripada Yazid ibn Rumman.
Muhammad bin Ishaq daripada Yazid ibn Ruman juga bersetuju dengan mengatakan bahawa jin Ifrit itu nama dia Kauzan. Begitu jugalah yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih bahawa nama jin Ifrit itu ialah Kauzan. Baik, kalau kita meneliti perbahasan dalam satu lagi tafsir, kita akan temui banyak lagi nama-nama yang telah diberikan pandangan dan pendapat oleh ulama-ulama. Kalau kita buka tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Imam Al-Qurtubi, ada satu pandangan daripada Wahab bin Munabbih. Tadi dia bersetuju dengan pandangan nama jin ni ialah Kauzan. Tapi dalam Qurtubi menukilkan salah satu lagi pandangan Wahab bin Munabbih, nama jin Ifrit ni ialah Qudan. Kaf waw da alif nun, Qudan. Ni pun mungkin boleh, kalau tadi kaf waw za alif nun, Kauzan. Ni hak kita bincang tu, mungkin titik ke, kalau ada titik sebiji dia jadi Kauzan jugalah. Tu biasalah. Tapi apa pun kita sebut atas huruf dan atas baris di dalam setiap tafsir. Hak tadi Kauzan, hak ni Wahab bin Munabbih kata Qudan. Dan ada juga kil daripada ulama yang mengatakan nama Ifrit ni ialah Zakwan. Ni juga adalah satu pandangan daripada As-Suhaili, Zakwan. Dan juga satu lagi pandangan daripada Syu'aib Al-Jibai. Tadi dalam Ibnu Katsir, Syu'aib Al-Jibai kata nama dia Kauzan. Dalam Imam Al-Qurtubi, satu lagi pandangan dia, nama jin Ifrit ni ialah Da'wan. Da'ain wa alif nun, Da'wan. Jadi sekurang-kurangnya ada 4 nama melalui 2 tafsir ni. Kita tak cek lagi tafsir lain. Kok ada lagi nama lain yang timbul dan wujud, wallahu alam. Baik, sekurang-kurangnya ada apa tadi? Kauzan, Qudan, Zakwan, Da'wan. Okey. Baik. Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Jadi sebelum tu ada satu pandangan daripada Abu Saleh. Abu Saleh sebut tentang Ifrit minal jin kana ka'annahu jabalun. Dia bukan sebut pasal nama, dia sebut pasal sifat. Jin Ifrit yang berbicara dengan Nabi Sulaiman tu ka'annahu jabalun, rupa dia, sifat dia sama besar dengan satu bukit. Besar dia tu sama dengan satu bukit. Kana ka'annahu jabalun. Itulah yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Okey. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dengan membawakan singgasana itu kepadamu qabla an takuma mim maqamik, sebelum engkau berdiri ataupun bangun daripada tempat dudukmu. Jadi dalam Ibnu Katsir ada 3 pandangan di sini. Pertama ialah pandangan daripada Ibnu Abbas, sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan bahawa yang dimaksudkan dan dikehendaki dalam ayat ini ialah sebelum Nabi Allah Sulaiman bersurai ataupun keluar daripada majlisnya. Yang dikatakan sebelum engkau bangun daripada tempat dudukmu tu, Nabi Sulaiman ni ada dalam satu majlis. Yang dikehendaki dalam ayat ni sebelum dia bersurai ataupun keluar daripada majlis dia. Maksudnya ambil masa jugalah nak bersurai atau keluar daripada majlis. Itu pandangan Ibnu Abbas. Manakala pandangan yang kedua datangnya daripada Mujahid. Mujahid mengatakan sama persis seperti yang disebutkan oleh ayat, aku akan mendatangkan singgasana itu sebelum engkau bangun daripada tempat dudukmu. Maksudnya Nabi Sulaiman duduk atas kursi, atas singgasana dia. Sebelum Nabi Sulaiman bangun tu, jin Ifrit tu dah menjanjikan dia boleh bawa arasy tu di hadapan Nabi Allah Sulaiman. Inilah yang paling dekat dengan makna ayat yang disebutkan. Manakala pandangan yang ketiga datang daripada As-Sadi dan lain-lain daripadanya bahawa menjadi kebiasaan
Bagi Nabi Sulaiman ni, bila dia duduk dalam majlis dia ni, biasanya ada beberapa perkara. Pertama, bila Nabi Sulaiman duduk dalam majlis dia, yang dia buat ialah memutuskan keadilan. Maksudnya sekiranya ada kes-kes yang berlaku, dia memberi keadilan kepada kes tersebut, dan sekiranya kes tersebut perlukan hukuman, maksudnya ada yang dikena hukuman, maka Nabi Sulaiman akan menjatuhkan hukuman. Dan juga disebutkan tentang ta'am. Nabi Sulaiman juga biasa memberi makan kepada orang-orang bermula daripada permulaan hari, siang hari sampailah tergelincir matahari. Jadi kalau ambil konteks ni, jadi masa tu panjang lah. Dia duduk dalam majlis dia tadi dengan anggapan bahawa dia sempat buat apa? Memutuskan hukuman, menjalankan keadilan, bagi makan bermula terbit matahari sampailah gelincir matahari itu, mengambil satu masa yang lama. Apa yang dikehendaki oleh Nabi Allah Sulaiman lebih daripada tu sebenarnya. Sebab tu dalam tafsir Imam Ibn Katsir sebut uridu a'jala min zalika. Dalam Ibnu Qurtubi disebut tafsir Qurtubi sebut uridu asra'u min zalika. Aku nak yang lebih cepat daripada tu dibawa datang kepada aku. Padahal kira cepat dah tu. Kalau ambil hak Mujahid tadi, kira kamu duduk sebelum kamu bangun tu, sampai dah singgah sana tu depan kamu, laju dah tu. Tapi aku nak lagi cepat daripada tu, aku nak lagi pantas daripada tu. Berkaitan dengan apa yang menjadi keinginan Nabi Sulaiman tadi sebelum mereka tu sampai tu. Kalau tidak, dia jadi tak boleh lah atas aku nak ambil benda tu. Jadi nak cepat-cepat, padahal cepat dah. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya, sambung jin ifrit tu, aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi aku ini dapat dipercayai. Jadi dia sebut dua sifat dia di situ. Satu qawiyyun, dia nak habaq dia ni kuat di hadapan Nabi Sulaiman. Satu lagi sifat dia ialah amin, dia tu amanah. Jadi Sayyidina Abbas sepupu Rasulullah menyebut yang dikehendaki dalam ayat ni ialah sememangnya jin ifrit itu benar-benar kuat untuk membawa dan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis di hadapan Nabi Allah Sulaiman daripada perkataan laqawiyyun tu. Jadi apa hubungan dengan perkataan amin tu? Aku ni seorang yang amanah, seorang yang dapat dipercayai. Bawa saja tu satu hal. Tapi sebab singgah sana dan arash Bilqis tu bukan biasa-biasa. Dibuat daripada apa? Emas. Ditatahkan, diriaskan dengan apa? Yakut yang berwarna merah, zabarjat warna hijau, mutiara-mutiara, permata-permata. Kalau tak disebutkan sifat amanah di sini, bawa saja tapi tak tahu hilang ke mana. Mudahnya nak hubung kaitkan macam tu lah. Kalau kita kata aku kuat, aku layak bawa, tapi bawa-bawa pergi lari ke lain. Tapi dihubungkan dengan kalimah amin tadi, bukan setakat layak dan kuat untuk bawa benda tu, tapi dapat menjaga semua yang ada pada aras tu dengan baik sampai diletakkan di hadapan kamu. Aku ni kira orang boleh diharap, orang boleh dipercayai untuk hal tersebut. Maksudnya tak akan hilang emas tu, tak akan hilang sebiji permata atau mutiara yang terdapat pada aras tersebut. Okey. Seterusnya, ayat yang terakhir, ayat ke-40. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Maka berkatalah seorang yang di sisinya mempunyai ilmu daripada Alkitab. Ada seorang hamba Allah yang di sisi dia ni ilmu daripada Alkitab. Tak disebutkan kitab tu kitab apa, tak disebutkan, tapi ilmu daripada kitab. Jadi siapakah hamba Allah yang dirujuk di dalam ayat ini? Ni antar perbahasan yang paling panjang. Perbahasan yang paling panjang. Perbahasan yang pertama ialah pandangan daripada Qatadah.
Dan ada juga, kalau kita tengok, ada pandangan Qatadah, ada pandangan Ibnu Abbas. Baik, kita ambil dulu pandangan daripada Ibnu Abbas. Pandangan daripada Ibnu Abbas tentang seorang hamba Allah yang diberikan ilmu daripada Alkitab tu, kata Ibnu Abbas, dia adalah Asif. Nama dia adalah Asif. Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Katibun Sulaiman. Katib ni adalah penulis. Kalau hari ni kita nak kata apa, sekretari ke, setiausaha ke, itulah jawatan dia. Dia orang kanan, orang rapat dengan Nabi Sulaiman, bukan orang biasa-biasa. Sebab sewaktu nak minta dipindahkan ni, Nabi Sulaiman panggil wazir-wazir dan menteri dia daripada kalangan jin dan manusia untuk bagi pandangan dan pendapat. Ni adalah salah seorang daripada menteri dan wazir Katibu Sulaiman. Ni pandangan daripada Ibnu Abbas. Dan ini jugalah pandangan yang dipersetujui oleh Muhammad bin Ishaq daripada Yazid ibnu Rumman, yang mengatakan bahawa nama bagi orang ni ialah apa? Asif, tapi ada bin. Kalau Ibnu Abbas tadi Asif saja. Ini dia sebut Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia. Dia adalah, kalau Ibnu Katsir sebut, rajulun siddiqan. Ada yang menyebut kana siddiqan ya'lamu ismul a'zam. Dia adalah seorang lelaki yang jujur dan dia mengetahui nama-nama yang agung. Merujuk kepada nama Allah yang agung, dia tahu rahsia nama tu. Manakala Imam Qatadah mengatakan bahawa namanya adalah Asif, sama seperti Ibnu Abbas, sama seperti dengan Muhammad bin Ishaq tadi, walaupun ada penambahan pada nama bapa dia, Asif bin Barkhia. Dan dia adalah seorang lelaki yang beriman. Qatadah kata dia seorang lelaki yang beriman. Dan pandangan ini juga turut disebutkan oleh Atha, oleh Qatadah dan juga Mujahid, bahawa dia benar-benar seorang lelaki. Jadi nak bincang ni hamba Allah ni, orang lain bagi nama, tapi kumpulan ni bincang hamba Allah ni umum. Kok dia perempuan ke, kok dia manusia ke, kok dia jin ke, kok dia malaikat, tak tahu. Tapi di sini ditegaskan oleh pandangan-pandangan tadi, dia benar-benar seorang manusia. Bahkan disebut oleh Qatadah sebelum ni, seorang lelaki yang beriman. Okey. Ada juga pandangan daripada Mujahid yang mengatakan nama lelaki tersebut ialah Astum. Mula-mula tadi ramai-ramai tadi kata Asif ataupun Asif bin Barkhia. Tapi Mujahid kata nama lelaki ni ialah Astum. Alif sin ta waw mim. Astum. Dan berkata Qatadah dalam satu riwayat yang lain daripada sumber yang lain. Hak pertama tadi Qatadah pun kata Asif, tapi ni riwayat lain, sumber yang lain, nama lelaki ini ialah Bulaikha. Bulaikha, ba lam ya kha alif, tapi bubuhlah baris tu. Ba lam ya kha alif, Bulaikha. Ini pandangan lain daripada Qatadah. Dan ada pandangan yang ketiga. Pandangan ketiga datang daripada Zuhair bin Muhammad. Huwa rajulun min Andalus. Dia adalah seorang lelaki daripada Andalus. Sedangkan dalam pandangan Qatadah sebelum ni, saya terlupa nak sebut, menunjukkan bahawa Asif bin Barkhia ni seorang lelaki daripada Bani Israel. Sebelum ni saya tertinggal tu nak sebut, pandangan Qatadah, Asif bin Barkhia lelaki daripada Bani Israel. Tapi Zuhair bin Muhammad ni kata dia adalah seorang lelaki daripada Andalus, yuqalu lahu, dan diberi gelaran Zunnur. Zunnur gelaran dia, kata Zuhair bin Muhammad. Dan ada satu lagi dakwaan daripada Abdullah ibnu Lahi'ah, atau disebut juga Abdullah ibnu Luhai'ah. Dia merujuk kepada Nabi Khidir alaihi salam. Tapi pandangan dia ni kira gharib lah, aneh, pelik daripada orang lain. Okey.
Tu baru Imam Ibn Katsir. Kalau nak pening lagi, kena buka tafsir Qurtubi. Baik, kita tengok apa pandangan dan penjelasan Imam Qurtubi dengan membawa pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang berbeza. Tadi dah berapa dah nama dah tu? 5 dah sekurang-kurang dah. Asif, Astum, Bulaikha, kemudian Zunnur, lepas tu yang terakhir Nabi Khidir kan. Okey, baik. Dalam tafsir Qurtubi juga disebutkan benda-benda yang sama, ada 5 tu, tapi saya nak sebut yang tidak disebut oleh Imam Ibn Katsir. Antaranya ada 2 lagi nama lain. Pandangan daripada Muhammad bin Hasan mengatakan nama lelaki ini adalah Dabbah bin Ud. Dabbah bin Ud, da ba ta marbutah bin Ud, alif da, Uddin, Dabbatun bin Uddin. Dan ada satu lagi nama, iaitu Yamlikha. Yamlikha, ya mim lam ya kha alif. Bila sebut Yamlikha teringat nama apa? Kalau ya tu tak baris balik atas, jadi Tamlikha. Tamlikha nama siapa? Ashabul Kahfi kan? Kan kita belajar semua ni. Tu nama lah, Israiliyat, Tamlikha, Marnushun, Dabarnushun, Tozoyushun, Kafash Tozoyushun, kan nama-nama dia tu kan. Tu biarlah. Tapi Yamlikha. Jadi ada tambahan 2 di sini. Satu Dabbah bin Ud, yang kedua ialah Yamlikha. Baik. Ada lagi pandangan lain? Ya, memang ada. Antaranya ialah mengatakan bahawa huwa malakun. Dia adalah malaikat, bukan manusia. Wa indahu kitabul maqadir, dan di sisinya ada satu kitab al-maqadir, kitab tentang takdir. Jadi malaikat ini diutuskan oleh Allah sejurus selepas Ifrit menyanggupi untuk bawa tu. Jadi dalam keadaan ni seolah-olah bila Ifrit tu sanggup untuk bawa tu, Allah utuskan kawan ni seketika tu juga daripada kalangan malaikat, dan di sisinya ada satu kitab yang disebut Al-Maqadir, kitab tentang takdir. Bukan kitab-kitab khusus yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum ni. Tu ada pandangan tu. Malaikat cuma pandangan lah. Wallahu alam lah. Ada lagi tak malaikat lain? Ya. Tengok di hujung perbahasan Imam Qurtubi, malaikat tu adalah Jibril alaihissalam. Oh, mari malaikat Jibril pula. Jangan gelak. Jangan terkejut, memang tu pandangan. Saya baca, saya nakal je ni. Okey, dan ada satu lagi. Yang ni juga agak gharib, agak aneh dan pelik. Dikatakan ni adalah seorang hamba Allah yang datang daripada pulau, yang mana dia ni datang daripada pulau, yang pulau-pulau ni terletak dalam lautan. Bila kata benda ni terjadi, dia baru keluar daripada laut. Semata-mata dia keluar ni nak tengok keadaan di bumi. Dia nak tengok keadaan di daratan, sama ada orang duduk atas bumi ni beriman kepada Allah ataupun tak, menyembah Allah ataupun tak. Maka dia menemui Nabi Sulaiman, dan dialah yang bawa aras tu di hadapan Nabi Allah Sulaiman. Pening-pening, pelik-pelik, biarlah. Tapi apapun, Allah lah yang lebih mengetahui. Cuma kita nakal pandangan-pandangan dan pendapat yang terdapat dalam tafsir. Okey. Jadi apa kata kawan ni? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dengan membawakan singgasana itu kepadamu sebelum engkau mengerdipkan matamu. Hak tadi duduk sebelum bangun. Hak ni pak berkelip, benda tu dah sampai. Lagi lajulah maksudnya. Sebab dia ada ilmu daripada Alkitab. Baik, apa dia perbahasannya? Yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah hamba Allah yang kata diberikan, dikurniakan ilmu daripada kitab tu, dia suruh Nabi Sulaiman itu mendongakkan pandangannya ke atas. Maksudnya, angkat pandanganmu ke atas, dan pandanganmu tu kena melihat sejauh mata memandang.
Okey, dongakkan pandangan kita, lepas tu lihatlah sejauh mata memandang. Jadi kamu tahan. Kamu tahan. Kalau kamu rasa lelah, kamu rasa tak mampu dah, pak kamu berkelip tu, benda tu sampai dah depan kamu. Maksudnya keadaan dia macam tu. Ikut perbahasan. Okey, angkat kamu, tengok sejauh mata memandang, tahan. Rasa lelah dah, rasa tak tahan, pak kamu berkelip, sampai benda tu. Jadi kalau nak kira macam tu perbahasan. Kalau nak kira macam tu, laju pada hak bangun tadi dah. Tadi bangun, duduk bangun tu sampai dah. Ni lama juga kalau kira nak tahan tu. Dah kalau nak kira tahan itu. Tapi tak apa, itulah yang disebut. Tuan-tuan boleh rujuk Ibnu Katsir. Walaupun ada 4 perbahasan tentang benda ni. Pertama saya sebut pandangan daripada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, dia sedikit berbeza dengan apa yang disebutkan tadi. Wahab bin Munabbih mengatakan bahawa lelaki yang diberikan ilmu daripada kitab tadi minta Nabi Sulaiman dongakkan kepala dia, dongakkan pandangan dia. Jadi lihatlah kepada sejauh mata memandang apa yang dia boleh pandang. Tapi nak habaq di sini berbeza dengan hak disebutkan tadi. Sebelum pandangan mata dia sampai kepada hak paling jauh tu, benda tu dah sampai dah. Maknanya contohlah kita nak dongak tak? Kita nak dongak ni kata, nampak mikrofon, nampak kamera, nampak pintu tu, nampak tu. Sebelum sampai hak mata kita boleh capai paling jauh, benda tu dah sampai dah. Boleh nampak tak ayat tu? Jadi kata ulama-ulama lain berkaitan dengan suasana dan pemandangan ini, yang diminta oleh Asif, kalau nama dia Asif bin Barkhiyah tu, ialah Nabi Sulaiman waktu buat benda tu kena pandang ke arah negeri Sabak, kena pandang ke arah Yaman, kerana Arash Bilqis tu berada di negeri Yaman. Jadi kemudian Wahab bin Munabbih mengatakan Asif bin Barkhiyah tadi berwuduk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihadirkan singgasana Ratu Bilqis di hadapan singgasana Ratu Bilqis dihadirkan di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Mujahid mengatakan doa yang digunakan oleh ni orang duk tunggu-tunggu tak? Doa apa ni? Dia boleh buat wangi sampai macam ni. Baik. Doa yang dilafazkan disebutkan oleh Asif bin Barkhiyah itu ialah tadi kan? Ya'lamu ismul azam, dia mengetahui nama-nama Allah yang agung, iaitu dia menggunakan 2 nama. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Itulah lafaz yang diucapkan oleh Asif bin Barkhiyah dalam doa dia. Bahkan Imam Qurtubi mendatangkan satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkaitan bahawa Rasulullah pernah menyebut bahawa Asif bin Barkhiyah ini adalah seorang lelaki yang apabila dia meminta sesuatu pasti akan diberikan, apabila dia mendoakan sesuatu pasti akan dimakbulkan dan dimustajabkan oleh Allah. Kerana Asif bin Barkhiyah ni dalam hadis tu sebut bila dia berdoa dia menggunakan kalimah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ibnu Katsir sebut wa huwa bilisanihim. Tetapi dalam lidah bahasa mereka pada masa itu sebutan dia ialah Ahaya Syarahiyah. Ya Hayyu Ya Qayyum tu lafaz dia Ahaya Syarahiyah. Ahaya Syarahiyah. Okey, lafaz pada lidah mereka pada masa itu. Okey, itu yang pertama. Perbahasan yang kedua datang daripada Imam Az-Zuhri, Imam Syihabuddin Az-Zuhri, seorang ulama besar, ulama hadis. Dia mengatakan bahawa doa yang diucapkan oleh Asif bin Barkhiyah tu, kalau terjemahan bunyi macam ni. Ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, iaitu Tuhan yang Maha Esa. Ya Tuhan kami, saya ulang, dan Tuhan segala sesuatu, iaitu Tuhan yang Maha Esa. Tiadalah Tuhan yang layak ataupun berhak disembah kecuali Engkau. Maka hadirkanlah singgasana Bilqis di hadapanku.
Jadi hadirlah singgasana tersebut di hadapan Raja Sulaiman alaihi salam. Itu perbahasan daripada penjelasan Imam Az-Zuhri. Yang ketiga, pandangan daripada Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ishaq dan juga Zuhair bin Muhammad mengatakan bahawa istana pula, Arash ataupun singgasana Ratu Balqis tu dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh seorang hamba Allah yang beriman tadi. Bila dia berdoa, kedudukan Arash ataupun singgasana Bilqis yang disembunyikan dalam istana dia tadi tiba-tiba gaib, hilang. Dan kemudian masuk ke dalam tanah, kemudian menerusi tanah tersebut tiba-tiba muncul di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Itu perbahasan dalam Ibnu Katsir. Maksudnya jadi gaib, jadi hilang, lepas tu masuk dalam tanah, kemudian muncul di hadapan Nabi Allah Sulaiman di dalam istana ataupun singgasana dia. Okey, yang terakhir, yang keempat daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Yang bawa singgasana Ratu Balqis tadi, salah satu pandangan tadi, seorang hamba Allah yang soleh yang duduk di pulau tu, datang daripada laut tu. Kawan tu lah yang bawa istana Arash ataupun singgasana Ratu Balqis di hadapan Nabi Allah Sulaiman. Apapun kesimpulan dia ialah apa, tuan-tuan? Kesimpulan sebenarnya Nabi Sulaiman dia minta didatangkan Arash ini pada dia bukanlah kerana dia nak merampas Arash tersebut daripada Bilqis, tidak. Bukan dia nak menjadikan Arash tersebut salah satu daripada barang ataupun koleksi kepunyaan dia sendiri. Bila aku dapat barang ni aku nak simpan, aku akan jadi hak milik aku, juga tidak. Yang dia nak buat sebenarnya ialah dia nak menunjukkan kepada Bilqis tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada dia dari sudut kebesaran dan kemegahan kerajaan yang dipunyai, perbendaharaan yang dianugerahkan kepadanya, dan kehebatan tentera-tentera di bawahnya. Dia nak tunjuk hatu kepada Bilqis, yang mana apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Sulaiman ni tak ada seorang lagi pun yang pernah diberi sebelum daripadanya, dan tidak akan ada lagi yang akan diberikan sesudah padanya seperti ini. Maksudnya kita nak cari seorang Nabi dan Rasul dan pemerintah yang punya apa yang Allah anugerahkan ni sebelum Nabi Sulaiman, tak ada. Selepas Nabi Sulaiman wafat pun tidak ada seumpama ini. Dan dia nak menunjukkan kepada Bilqis sebagaimana ketat kawalannya pun, ketat jagaannya pun, duduk di kuncinya pun, berlapis-lapis pun, jaga sungguh-sungguhnya, tak ada orang boleh tengok, tak ada orang boleh lihat, tak ada orang boleh capai, tak ada orang boleh masuk, tak ada orang boleh sampai pun. Dengan kuasa Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman, benda tu Nabi Sulaiman boleh bawa. Dia nak suruh Bilqis sedar dan tahu, nak suruh dia rasa rendah diri di hadapan apa jua kurniaan dan anugerah yang telah Allah berikan kepadanya, iaitu kepada Nabi Sulaiman. Itu sebenarnya, bukan kata niat saja-saja nak rampas, niat dia nak jadikan barang tu milik dia, tidak. Itulah kesimpulan yang kita boleh ambil dan kita perhabis. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, maka tatkala dia melihat singgasana itu sudah berada di hadapannya, sampai betul dah singgasana tu, qala haza min fadli rabbi, sesungguhnya ini adalah kurniaan daripada Tuhanku, liyabluwani, sebagai bentuk cubaan dan ujian terhadapku. Jadi bila mari sungguh tu, dia kata inilah anugerah, inilah kurniaan Tuhan sebagai ujian dan cubaan terhadapku, aashkuru am akfur. Sama ada apa yang telah ditunjukkan padaku ni, diberikan padaku ni, aku bersyukur ataupun aku kufur. Itu perkataan Nabi Sulaiman, sama ada aku bersyukur am akfur, sama ada aku kufur. Wa man syakara, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka kesyukuran itu
adalah salah satu bentuk kebaikan terhadap dirinya sendiri. Siapa yang bersyukur dengan setiap nikmat, dengan setiap anugerah, dengan setiap pemberian Allah, maka bentuk kesyukuran itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kebaikan untuk orang yang bersyukur itu sendiri. Wa man kafara, siapa yang kufur, siapa yang ingkar, fa inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, dia sebut dua sifat. Ghaniyun karimun, Tuhanku maha kaya dan Tuhanku maha mulia. Kenapa? Walaupun orang mengkufuri ataupun mengingkari Allah, Allah tetap maha kaya. Bila sebut maha kaya ni, dia kaya kepada segala kaya. Dia kaya lebih daripada yang kaya. Bila Allah maha kaya, dia tidak memerlukan kepada sesiapa pun. Dia tidak berhajat kepada kekayaan daripada makhluknya. Bukan kata makhluk dia pakat-pakat bagi duit baru dia jadi kaya. Makhluknya pakat-pakat bagi saham baru dia jadi kaya. Makhluknya pakat-pakat bagi harta baru dia jadi kaya. Dia tak memerlukan semua tu. Dia di atas kekayaan, segala kekayaan. Maksudnya kalau kamu kaya, kalau kamu bersyukur ke tak bersyukur, dia tak ada efek langsung, tak ada kesan langsung terhadap kekayaan Allah. Yang kedua, tidak jadi masalah kalau kamu sembah Allah ke kamu tak sembah Allah. Jadi bukan kata kamu sembah Allah, Allah tu jadi kaya. Kalau kamu tak sembah, Allah pun jatuh miskin. Kalau kamu faham macam tu, memang teruk nanang. Kita sembah dia ke, kita beriman ke, dia tetap maha kaya. Kita lakukan sebaiknya, kufur, lawan dia, ingkar dia, tak dengar perintah dia, dia tetap maha kaya. Dan dia hubungkan dengan satu lagi, nama dan sifat karimun, mulia. Sama juga perbahasan dia. Adakah kerana makhluk dia beriman dan sembah pada dia, dia jadi mulia? Kalau kita ni tak sembah dia, tak sujud pada dia, dia jadi hina? Tak. Allah tak memerlukan sujud dan sembahan daripada manusia. Dia tetap mulia. Sama ada orang beriman ke tak beriman, dia mulia. Orang nak sembah dia, orang tak mau sembah dia pun dia mulia. Orang nak bersyukur, tak mau bersyukur pun dia tetap mulia. Sebab tu di awal tadi disebut, siapa yang bersyukur, sesungguhnya kesyukuran tu adalah kebaikan untuk diri orang yang bersyukur. Tapi bila kata kufur tadi, dia datangkan dua nama ni. Tak ada efek langsung pada Allah. Jadi amat besar kesilapan kalau kita menyangka semua tu ada efek bagi Allah. Kalau kita tak buat macam ni, dia akan jadi macam ni. Kalau kita tak buat, jadi macam ni. Yang jadi macam-macam tu ialah kita. Yang akan jadi hina, kita. Yang akan jadi miskin, kita. Yang akan jadi lemah, kita. Yang akan jadi tak berdaya, kita. Yang akan masuk syurga dan neraka pun kita. Tak ada keterlibatan pun pada Allah tentang hal-hal tersebut. Sebaliknya, dialah yang meliputi dan mengendalikan semua perkara tersebut. Jadi fikirkanlah, benda tu nampak ringan, benda tu nampak simple dan ringkas, tapi ada makna yang cukup besar daripada pengucapan Nabi Allah Sulaiman tadi. Benar ucapan tu. Jadi kalau kita faham betul-betul akan hakikat keagungan dan kemuliaan nama-nama Allah, maka kita akan pasti beriman dengan zatnya yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan 3 ayat yang terakhir dah. 4 ayat lagi, 41, 42, 43, 44. Bulan berapa pula Ji? Bulan 11 dah. Dah nah, habis tahun ni dah, tukar cerita lain pula. Ada orang minta haruk-maruk pula ni. Tak apalah, kita tengok lepas pada ni, bila Bilqis sampai, Nabi Sulaiman tunjuk arah dia, tengok bagaimana terkejutnya dia, terperanjatnya dia. Hak dia duk suruh jaga elok-elok tempat dia, tiba-tiba duduk sini ni. Lagilah dia punya lemah, lagilah dia punya menyedari akan kedhaifan dia di hadapan Nabi Sulaiman dan di atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan penafsiran dan pengkisahan yang kita baca mengenai Sulaiman, Bilqis dan menteri-menteri mereka ini dapat dijadikan suatu panduan di dalam kehidupan kita, terutamanya bila berhadapan dengan
anugerah-anugerah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang selayaknya untuk disyukuri oleh kita sebagai hamba-Nya. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.